أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Malam ni kita sambung surah yang seterusnya, iaitu surah At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Waw makna demi, as-sama' langit. Allah bersumpah dengan langit dan juga dengan at-tariq. Tariq situ dia tak terjemah lah sebab makna dia banyak. Makna umum dia sesuatu yang datang pada waktu malam. Datang dan pergi. Demi langit dan demi yang datang pada waktu malam, ada yang mentafsirkannya sebagai bintang. Bintang itu pun ada yang khusus kan. Planet mana? Planet Zuhal. Kerana ada kelebihan dia lah. Wa ma adraka mat-tariq. Jadi Allah bersumpah dengan sesuatu yang agak menyentuh perasaan manusia. Manusia rasa heran dengan kejadian langit, kejadian bintang. Sudah tentulah mesti ada penciptanya kan. Kemudian diajukan soalan. Wa ma adraka mat-tariq. Kamu tahu tak wahai Muhammad apa itu tariq? Terjemah lafzi, apakah ia memberitahu kamu tentang apa itu at-tariq? Maksud dia, kamu tak tahu. Sekarang ni aku nak beritahu. At-tariq di situ ialah an-najmu al-thaqib. Iaitu bintang yang as-saqib, yang menembusi sinaran cahaya dia. As-saqib asal maknanya menembusi dan digunakan juga untuk mana? Sesuatu yang mengeluarkan cahaya. Okey, jawab kepada sumpah ni ialah kenyataan ni. Kenyataan ni yang perlu diberi perhatian. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In di sini makna dia sesungguhnya ataupun tidaklah. Sesungguhnya setiap jiwa 'alaiha hafiz. Yang ni yang seseria je. Lamma ni. 'Alaiha hafiz. Ada penjaga ke atas dirinya. Malaikatlah yang menjaga, yang mencatat amalan dia. Satu lagi terjemahan, tidaklah setiap jiwa itu, lamma ni makna dia melainkan. Melainkan 'alaiha hafiz. Atas diri dia adanya hafiz, adanya penjaga. Maka kalau sekiranya ada penjaga, maka hendaklah manusia ni falyanzuril insanu. Maka hendaklah manusia tengok. Tengok sini artinya fikir. Falyanzuril insan. Insan, maka manusia hendaklah yanzur, melihat, mimma, daripada apa yang dia diciptakan. Itu pun suatu yang mengherankan. Maknanya bukan kudrah manusia untuk menciptakan manusia. Kemudian Allah jawab, khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan manusia daripada air yang dafik. Air yang dafik, air yang terpancut. Air yang terpancut, ini tafsiran dia lah. Terpancut maknanya mani lelaki terpancut dalam rahim perempuan. Ini salah satu tafsirannya lah. Yakhruju, yang mana air tadi, yakhruju, keluar daripada mim, baini, between, as-sulbi wa tarai. Tulang sulbi dan tulang dada. Innahu, sesungguhnya. Ini ayat barulah. Titik di situ. Jawapan ni dah ada sini kan. Kemudian ayat baru, full stop sini. Innahu, sesungguhnya. Dia, yakni Allah. Qadirun di sini. Laqadirun. Mampu. Ala raj'ihi. Mampu untuk raj'ihi, mengembalikan. Boleh jadi mengembalikan manusia hidup semula, ataupun sinilah. Air yang terpacut tadi, air yang diciptakan dia, kembali ke tempat dia balik. Sini dia kata apa ni? Mengembalikan hidup semula sesudah mati. Satu lagi makna mani tu, kan dia terpancuk keluar, kemudian terjadi semula di tempat dia. Yauma tublas sarair, innahu ala rajhi laqadir. Kalau kita kata mengembalikan semula,
selepas mati tadi kan. Mampu kembali semula. So, kembali semula ni bila? Yauma tublas saraid. Hari di mana akan didedahkan, kata. Tubla. Asalnya mana? Diuji. So, diuji artinya amalan tu akan didedahkan as-saraid. Saraid sesuatu yang tersembunyi. Dalam hati manusia tak kiralah niat dia ke apa ke yang tersembunyi. Kan? Amalan-amalan dia semuanya hakikatnya daripada hati kan. Yang ni akan terdedahlah segala amalan manusia sama ada yang baik yang buruk yang terpendam dalam hati. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada saat itu ma lahu, dia tidak akan memiliki, min tu tambahan, quwwah. Dia tidak akan memiliki sebarang kekuatan, wala nasir, tidak juga sebarang penolong. So di kala itu tak ada kekuatan yang ada pada diri dia untuk mempertahankan diri dia dan tak ada yang akan dapat menolong dia kalau sekiranya dia didapati bersalah. Okay, habis tentang sumpahannya ni. Sumpahannya ni untuk menegaskan tentang in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Satu lagi, was-sama'i zatir raj'i. Dan demi langit yang zati, yang memiliki ar-raj'i. So raja' ni terjemahan di sini yang mencurahkan hujan. Sebab raja' ni artinya yang kembali kan. Dia turun kemudian dia datang balik. Datang balik. Jadi raja' juga digunakan untuk mana? Hujan. Wal ardi, demi bumi yang zat, yang memiliki as-sada'. As-sada' di sini ditafsirkan sebagai tumbuh-tumbuhan. Sebab dia keluar. Sada' artinya split. Dia merekah keluar daripada bumi. Innahu, ini jawab kepada sumpah ni. Innahu, sesungguhnya, la tu tambahan saja. Sesungguhnya qaulun. Sesungguhnya Al-Quran tu, hu tu maknanya Quran. Sesungguhnya Al-Quran la qaulun, ialah kata-kata yang faslun. Kata-kata pemutus antara hak dengan batil. Ini penegasan untuk Quran. So Quran tu bukan main-main. Maknanya Quran datang beritahu ada kiamat, kamu akan dibangkitkan. Itu bukan main-main. Wama huwa bilhaz. Wama huwa bilhaz. Dan tidaklah Quran itu al-hazl. Ba tambahan. Bukanlah hazl. Bukan olok-olok. Bukan gurau senda. Innahum. Jadi golongan musyrikin ini mempersenda-sendakan Al-Quran kan. Sesungguhnya mereka itu membuat yakiduna. Mereka buat perancangan kan. Perancangan jahat. Membuat perancangan dengan suatu perancangan. Sesungguhnya mereka membuat perancangan dengan suatu perancangan. Maksudnya perancangan jahat. Dan aku juga Allah kata wa akidu kaidah. Aku akan balas. Aku akan plot. Buat perancangan sebagaimana yang mereka buat. Allah balas tu seolah-olah Allah juga melakukan tipu daya ke atas mereka. Dan aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat. Tapi terjemah lafzi dia bukan gitu. Terjemah lafzi dia, mereka buat perancangan, aku pun buat perancangan juga. Jadi ahli tafsir dia kata, ini bukan tafsiran Allah buat jahat. Dia buat jahat, aku pun buat jahat. Maknanya Allah tackle balik apa yang mereka buat. Famahilil kafirin. Jadi sepanjang hidup ni kadang-kadang orang kafir menang. Tak dibalas. Jadi Muhammad jangan pusing. Famahilil kafirin. Maka adalah kamu mahil. So kamu beri tempuh kepada mereka. Kamu beri tempuh kepada mereka. Amhilhum. Dia ulang lagi. Berilah tempuh kepada mereka. Ruwaidah sikit. Dan dikatakan ayat ni, hukum dia telah dimansuhkan. Yang ni beri tempuh maknanya tak perlu bertindak. Dia buat macam mana pun serah. Tapi ayat jihad dah. Ayat-ayat perang selepas itu menunjukkan tidak lagi dibiarkan mereka menindas orang Islam. Khalas. Yang pertama, Suratu At-Tariq. Suratu At-Tariq Makkiyatun, diturunkan di Mekah. Bilangan ayat dia sini 17 kan? Bahasa Arab sab'a asyrata ayatan. 17 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Okay, waw tu makna demi kan? So waw huruf jar. Jadi dia akan menjarkan sini.
Sini akan jar. Okey, sekarang ni dia tafsirkan kepada kita at-tariq. Tariq makna dia taraqa. Asalnya taraqa. Orang ketuk. Taraqa artinya mengetuk. Setengah-setengah orang tak setuju dengan tafsiran dia ni. Asalnya taraqa artinya yang ketuk. Kemudian digunakan untuk orang yang ketuk tengah malam. Maknanya orang Arab yang musafir tu, tengah-tengah malam kan, dia berhenti, kemudian dia ketuk. Dia ketuk pintu rumah orang lah, minta bantuan dan sebagainya. Jadi dia kata sini, asal dia ialah tariq ni, kullu atin, setiap yang datang pada waktu malam, lailan. Tak kira lah manusia ke apa ke. Tapi setengah ulama kata bukan, asal dia ketuk. Kemudian digunakan ketuk pada waktu malam. Manusia khasnya. Kemudian digunakan untuk semua. Semua benda yang datang pada waktu malam. So, taraqa, isim fa'il dia, tariqun, yang mengetuk asalnya. So, yang mengetuk pada waktu malam. Jadi bintang pun kira mengetuk hati manusia. Mengetuk penglihatan manusia. Wa minhu, dan daripadanya, lahirnya makna an-nujum. Daripada tariq tu keluarnya perkataan nujum. So nujum dengan makna tariq. Sebab kerana tulu'iha, kerana keluarnya bintang-bintang pada waktu malam. Lailan, pada waktu malam. Okay, nanti dia akan tafsirkanlah kan. Secara spesifiknya kalau bintang situ bintang apa. Dia kata bintang Zuhal sini. Bintang itu masuk dengan planet-planet lah. Baik. Ini kita panggil istifham ingkari. Tanya tapi bukan untuk tanya, tapi untuk mengingkari. Memang kamu tak tahu. Kamu tak tahu at-tariq ni apa. Wa ma adraka. Terjemahan lafzi, apakah yang memberitahu kamu? Adraka. Jadi adra bermakna a'lama. Apakah yang memberitahu kamu tentang mat-tariq? Apa itu at-tariq? Jadi kalau kita baca sini susahlah kalau tak erti bahasa Arab ni. Wa ma adraka mat-tariq. Jadi kita nak translate susah kalau kita tak tahu mana mubtada, mana khabar. So dia kata ma at-tariq ini, ma ni dia kata mubtadaun. So bila kata mubtada, kita kena ada is lah. What is at-tariq? Ini mubtada, ini khabar. What is at-tariq? Dia kata ini mubtada wa khabarun. Ini khabar dia. Maknanya ini subjek, ini predikat. Ini subjek, ini predikat. Tapi setengah-setengah pengarang dia tak setuju dengan kenyataan mahalli tu kan. Ma tu mubtada, at-tariq khabar. Sebab kalau kita mula dengan kata tanya, kalau selepas dia makrifah, sepatutnya kata tanya tu, istifham tu dia akan jadi khabar muqaddam. At-tariq itulah mubtada'nya. Cuma dia letakkan lewat. Kemudian kita ada kata kerja sini. Wa ma adraka, apakah yang memberitahu kamu? So, ka ni akan jadi maf'ulun bih kan? Jadi, mat-tariq ni dia kata maf'ul yang kedua. Ayat ni, ma-at-tariq ni maf'ul yang kedua. Fi mahalli, di tempat maf'uli as-sani. Objek yang kedua. Maknanya dalam bahasa Arab ni, ada kata kerja yang perlukan satu maf'ulun bih sahaja. Ada yang perlukan dua maf'ulun bih. Ada yang perlukan tiga maf'ulun bih. Tiga saja. Paling banyak tiga aja. Sampai tiga aja. Had maksimum dia tiga aja. Tiga maf'ulun bih. So dia kata maf'ul kepada kata kerja adra. Ini kan? Ini adran. Wa ma ba'da ma al-ula. Kita ada berapa ma? Ini satu ma. Yang ni dua. Ada dua ma di situ. Dia kata wa ma ba'da ma al-ula, wa ma ba'da, dan apa yang selepas ma yang pertama. Selepas ma yang pertama ni ada ayat kan? Adraka mat-tariq. Ini gitu. Ma adraka mat-tariq. So yang sini ke sini kan? Mal ula khabaruha, wa ma ba'da ma ula khabaruha. So dia nak katanya
Yang tadi kita kata yang ni mubtada. Yang ni khabar. Baik, hubungan yang ni dengan yang ni pula, yang ni dia kata mubtada. Ayat yang selepas dia ni, semua ni, sampai sini, khabar dia. So, yang ni subjek, yang ni predikat. Wafihi, padanya, maknanya pada bentuk soalan macam tu. Wa ma adraka. Tanya tu, tanya untuk mengagungkan, membesarkan. At-Tariq tadilah. Wafihi ta'zimun, satu pengagungan kepada sya'ni At-Tariq. Ciri-ciri pun boleh sini. Kepada membesarkan ciri-ciri At-Tariq. Sifat At-Tariq. Keadaan Tariq. Diri At-Tariq. Yang mufassari. Yang akan ditafsirkan. Dengan ma ba'dahu. Dengan apa-apa yang selepasnya. Selepas soalan tu akan ada jawapan kan? An-Najmus Saqib tu kan? Ni At-Tariq ni. Selepas soalan ni akan adanya An-Najmus Saqib wa okey, habis itu. Habis itu dia kata akan ditafsirkan. So ni tafsir dia lah kan? At-Tariq tu apa benda? Wa ma adraka ma Tariq. Apa itu At-Tariq? So tiba-tiba saja An-Najmu As-Saqib. Ini pun susah untuk orang belajar bahasa Arab. Sebab As-Saqib ni kata sifat. An-Najmu, benda lah. Jadi boleh jadi makna sini, bintang yang menembusi. Tiba-tiba aja, ayat tu kata, bintang yang menembusi. So, tidak ada ayat yang penuh. Jawapannya tak selari dengan soalan. Soalan dalam bentuk ayat. Jawapan bukan dalam bentuk ayat. An-Najmu As-Saqib bukan ayat. Tak boleh nak faham maksud dia. Melainkan orang yang tahu uslub Arab, dia kata di sini dihazafkan huwa. Bila ada tanya sini, so jawapan dianya ialah At-Tariq itu adalah di sini. Huwa, At-Tariq itu adalah An-Najmu As-Saqib. Sebab itulah di sini ada huwa. Maknanya dia nak komplitkan ayat tu. Kalau orang yang tak tahu uslub Arab kan, so dia akan menggelabah lah. Sebab tu dia tafsirkan dengan sini ada huwa. Iaitulah. Iaitu Tariq itu ialah An-Najmu As-Saqib. Jadi An-Najmu As-Saqib ni ialah khabar kepada mubtada yang dihazafkan. Dia tak beritahu ni, dia tiba-tiba je datang huwasu. Kan? Sebab masalahnya sini ada kata sifat. Di sini ada kata sifat. So bila ada kata sifat, bukan maksud dia sini bintang itu ialah bintang yang menembusi. Boleh juga makna gitu. Kan? Tapi tak kena dengan flow ni. Sebab tiba-tiba bintang bukan mentafsirkan At-Tariq. Sepatutnya At-Tariq itu kena ditafsirkan. So kena ada huwa. Huwa itu tafsir kepada At-Tariq. Jadi At-Tariq itu ialah An-Najmu. Najmu ni bintang ni banyak. Tapi bintang yang special sini dimaksudkan ialah Suraya. Ini dia ambil daripada tafsir-tafsir tabi'i, sahabat. Kalau ada yang sahabat lah Ibn Abbas biasanya. Kemudian tabi'i itu adalah Qatadah ke Dhahhak ke nanti. Kalau kita tengok dalam tafsir Tabari, dia akan sebutlah yang ni, siapa yang mentafsirkan Suraya ni. Siapa yang mentafsirkan Kullin Najmin. Tapi Jalalain tak naklah sebut nama-nama kan. Nanti kalau kamu pandai-pandai, kamu tengok sendirilah. Jadi dia kata ada yang mentafsirkan Najmu ila As-Suraya. Bintang Suraya. Gugusan ni. Gugusan bintang Suraya. Dan juga Kullu Najmin. Yang ni spesifik lah. Maknanya alif lam dia tu alif lam yang khusus. Tapi kalau dia kata Kullu Najmin, every bintang, so maksudnya alif lam ni alif lam yang umum. Alif lam yang umum. Maknanya semua bintang lah. Bintang tu, semua bintang tu pelik belaka. Satu lagi kalau Suraya yang kamu duk tengok hari-hari bintang Suraya ni, kamu tak nampak pelik ke? Kamu heran kan? Penciptaan ni yang dengan dia kamu boleh pandu kehidupan kamu. Tak ada pencipta ke Suraya tu? So bintang tu yang berkelipan itu ialah
Bintang tu bintang yang kenapa jadi heran sangat tu sebab dia keluarkan cahaya lah. As-Saqib. As-Saqib mana menembusi. Jadi cahaya ni sesuatu yang menembusi kegelapan malam. Jadi lama-lama digunakan As-Saqib untuk Al-Mudi. Al-Mudi'u. Yang mengeluarkan cahaya. Lisaqbihi. Ni baru dia guna lurah. Lisaqbihi kerana dia menembus. Az-Zalama. Kegelapan. Malam dengan cahayanya lah. Bidaw'ihi. Dengan cahayanya. Sebab itulah dinamakan As-Saqib sebagai yang menerangi kerana sifatnya menembusi kegelapan malam. Dalam tafsir-tafsir yang lain dia bagi spesifik lah. Najam di sini ialah Zuhal. Planet Zuhal. Dia nampak lah. Planet Zuhal ni nampak. Dan planet Zuhal ni kadang dia ada. Sekejap dia jadi tak ada. Jadi dia macam At-Tariq lah. Dia mari sekejap ketuk-ketuk pintu. Kemudian lama raib. Kemudian bulan depan pula mari ketuk pintu pula. Begitulah bintang Zuhal yang nampak. Dia kata nampak. Orang dulu pun masih lagi nampak. Walaupun tak guna teropong. Dengan mata. Mata kasar boleh nampak. Okey, yang ni kan sumpah biasanya kalau Allah bersumpah artinya Allah nak menegaskan satu perkara. Inilah perkaranya. Dia panggil jawab qasam lah. Wa jawabu qasam, penyambut kepada qasam ni, sini uqsimu Allah kata, aku bersumpah dengan langit dan dengan bintang yang terbit pada waktu malam, sesungguhnya. Tengok Al-Quran kan dia guna in, boleh bermacam-macam cara. Kalau dia guna innahu satu aja. So bila dia guna in juga bermakna innahu. In juga bermakna tidak. In kullu nafsin. Lamma. Sini tengok kiraat baca lama. Satu kiraat yang kita pakai sini. Lamma alaiha hafiz. Huraian untuk ma dulu. Bitakfifi. Takfif artinya bukan bersabdu lah. Dengan meringankan dia artinya tidak mensabdukannya. Dengan tidak mensabdukan ma. So kalau bukan sabdu, dari segi tata bahasa kita nak kata ma tu ma apa? Dia kata ma tu ma tambahan. Fahia, maka ma tu ma mu'annas dalam bahasa Arab. Fahia mazidah. Mazidatun. Ini tambahan. Tambahan yang ditambah untuk penegasan. Banyak partikel-partikel yang digunakan untuk menambahkan kekuatan ayat. Tapi dari segi i'rabnya, ada dia dengan tak ada dia sama. Ma sini kan. So lama alaiha hafiz. Yang ni satu pendapat lah sebab dia guna kiraat ni. So dia baca takfif ma je. Okay, untuk ini wa in baca dengan in mukhaffafatun. Wa in mukhaffafatun. Okay, in mukhaffafatun. In juga dulu tak ada baris. Jadi nak tentukan ni baca macam mana? Boleh baca inna kalau tak ada baris kan? Boleh baca in saja. Dulu tulis in je. Gini. Ni yang ada baris-baris ni. Siapa buat baris ni? Ni kemudian. Dulu mana ada baris? So in di sini dia kata mukhaffafah. Artinya tak ada sabdu. Yang ni. Dia direngankan. Terjemahan lafzi dia direngankan daripada yang berat. Minas saqilah. Artinya asalnya bersabdu inna. Kemudian dibuang sabdu baca dengan mati in saja. Yang ini kita panggil mukhaffafah minas saqilah. Maknanya dia terimalah bacaan ini maksud dia inna sini. So kalau baca inna sini kena baca kulla kan? Tapi Quran semua qiraat baca kullu. Jadi sudah tentulah inna di sini dihazafkan isimnya hu tu innahu. Wasmuha, maka isim dia wasmuha, isim dia artinya kalimah selepas dia lah kan, sebab kul ni tak boleh jadi dia punya isim. Wasmuha mahzufun, so isim dia dihazafkan. So kalau nak tulis komplit
semula untuk orang yang tak pandai bahasa Arab lagi ni. Jalalain kata macam ni. Innahu. Ini makna dia innahu, sesungguhnya. Sebab itulah Quran kan translation tulis sesungguhnya. Ada nya kan. Okey, sekarang ni lam ni pula. Lam tu lam fariqah dia panggil. Lam fariqatun. Lam nak membezakan. So dia nak bezakan antara satu lagi in, satu lagi inna kan. So biasanya yang pakai inna ni, yang guna lam ni ialah inna, bukannya in. Sebab itulah dia kata in, lam tu ialah lam pembeza. Pembeza antara inna ke kita nak kata inna ke sini ataupun kita nak kata in. Yang ni makna bukan. Yang ni makna sesungguhnya. Untuk ma kan, ma ada dua bacaan. Ma ada dua bacaan. Satu bitakfifi ma, tanpa sabdu. Yang kedua wabi tasdidiha, dengan membaca lamma macam kat sini ni, lamma in kullu nafsin lamma. Kalau sini baca dengan lamma sini, maka dia kata fa in, maka in di sini akan jadi nafiyatun. In di sini akan bermakna tidak. Dan lamma ni akan jadi satu package. Lamma satu package. So walamma di sini bimakna illa. Bimakna illa. Lamma ni makna dia kecuali. Biasanya bahasa Arab ni kecuali illa je kita jumpa kan, ataupun ghair. So, lamma tu jarang kita guna kan. Jarang apa, memang tak guna pun. So jadi terjemahan dia, tidaklah setiap jiwa itu melainkan adanya penjaga ke atas dia. Kalau yang tadi innahu, sesungguhnya setiap jiwa itu sungguh adanya penjaga ke atas dia. Dua kali sungguh lah. Ini sungguh juga. Kemudian dia tafsirkan hafiz. Hafiz ni, setiap manusia ni ada penjaga dia, iaitu malaikat yang mencatat. Artinya hafiz ni yang menjaga, mencatat, yang menjaga amalan dia. Amalan dia satu pun tidak akan dibiarkan tidak dicatat sebagai bukti di hari akhirat nanti. So hafiz di sini minal malaika, di kalangan malaikat. Di kalangan malaikat tu ada yang kerja dia sebagai penjaga amalan. Yahfazu, yang dikatakan Raqib Atiq tu kan. Yahfazu, yang akan menjaga amalaha, amalan jiwa tadi, manusia tadilah. Berupa khairin, kebaikan, sebarang kebaikan umum ni. Sebarang kejahatan, wa syarrin. Maka kalau begitu, kalau Allah bersumpah dengan kejadian-kejadian yang menakjubkan manusia dan hakikat bahawa manusia itu ada penjaga, maka hendaklah manusia itu falyanzur, nazara yang zuru. Kalau siapa belajar tasrif dengan saya kan, dulu-dulu, biasanya kalau kita buat fi'il amma ni, untuk mukhatab je, untuk ganti nama diri yang kedua kan. Buatlah, tengoklah, kamulah. Tapi kalau kita belajar tasrif kita dulu, kita kata semua sirah boleh dijadikan amar. Untuk sirah yang ganti nama diri yang ketiga, untuk amar dia kena guna li. Dan matikan sini. Liyanzur, hendaklah melihat. Sini al-insanu. Kemudian kita ada fa sini. Bila masuk fa ke, masuk waw ke, fa ataupun waw, lam ini boleh dimatikan. Falyanzur al-insan. Okey, ini mati, insan pun bagi mati juga. So tak boleh mati-mati. So kena hidupkan sini. Falyanzuril insanu. Maka hendaklah manusia itu melihat.
maka hendaklah melihat manusia. So falyanzuril insanu, maka hendaklah manusia itu melihat. So fi'il amar ni sunat ke? Wajib. Fi'il amar rasanya wajib, melainkan ada konteks-konteks yang menunjukkan bahawa dia harus ke ataupun hanya semata-mata rayuan ke apa ke, kan? Permintaan ke, doa ke. Sini bukan kan? Sini wajib. Wajib artinya maka wajiblah manusia itu melihat dengan nazara. Falyan ni masdar dia. Falyanzuril insanu nazara tibarin. Dengan penglihatan yang ambil ibrah, ambil pengajaran. Tengok tu bukan tengok bodoh-bodoh gitu kan. So tengok untuk reflection kepada diri sendiri. So melihat tu mestilah melihat benda kan. Mimma daripada apa khuliqa dia diciptakan. Tengok. Kalau makna apa, tanya soalan, kalau dimasuki oleh huruf jar, sini min lah huruf jar, maka alif dia dibuang. Macam amma yatasa kan. So amma, an, ma. Tentang apa. Jadi alif akan dibuang. Amma yatasa'alu. Sini dibuang alif. Ma kalau dimasuki oleh huruf jar, maka alifnya akan dibuang. Mimma khuliqa. Okey, mimma ni, ma tu kan. Ma tu artinya ayyi syai'in. Daripada apa benda. Kalau tak faham ma tu, tengok sini. Min daripada apa? Min ni ma. Tafsir kepada ma. So min ayyi syai'in, daripada apa benda dia diciptakan. Mimma min ayyi syai'in khuliqal insan. Manusia itu diciptakan daripada apa? So jawab dia, jawabuhu. Ini bukan soalan kepada kita. Ya ni kan? Falyanzur ini sambungan kepada ayat ni. Jadi untuk yang ni soalan lain, soalan yang selepas yang ni, yang dihazafkan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Yang ni tafsiran kepada mimma khuliqa. Min ay syai'in khuliqa. Baik, ayat sebelum ni kan arahan agar manusia melihat daripada apakah dia diciptakan. Kemudian sepatutnya ada satu soalan lain lah kan. Mimma khuliqa. Daripada apa diciptakan? Barulah ada jawapan khuliqa mimma'in dafiq. So jawab dia khuliqa mimma'in dafiq. Diciptakan manusia min ma'in dafiq, daripada air yang terpancuk. Okay, kenapa dia tafsirkan dengan zi yang memiliki indifakin? Memiliki ciri-ciri terpancuk, indifak. Di kalangan lelaki lah, ar-rajuli. Dan juga wanita. Wal mar'ati fi rahimiha. Dalam rahimnya. Yakni percampuran sperma dan ovum dalam rahim. Okey, sekarang ni, masalah dia sekarang ni, dafiq kan? So, dafiq daripada dafaqa. Dafaqa. Bila perbuatan ni berlaku, barulah keluarnya dafiq. Bila perbuatan ni berlaku, maka berlakulah dafiq. Sedangkan ciri-ciri, dia nak kata sini, air tu, air yang sifat dia tu, sifat bukan masa tu dia keluar. Yang ni, kalau perkataan dafiq tu, maksudnya masa tu dia keluar. Bukan masa tu dia keluar. Ciri-ciri air tu, ciri-ciri yang terpancuk. Yang boleh terpancuk. Sebab tu dia kata ciri-ciri yang memiliki pancutan. So kenapa kamu tafsir gini? Sebab dalam bahasa Arab, fa'ilun ni bukan semata-mata digunakan untuk makna terjadi, baru terjadi. Makna yang memiliki. Misalnya kita kata labinun kan? Fa'ilun.
Maknanya labinun. Fa'ilun labinun. Laban apa laban? Laban mana susu kan? Tapi kan labinu yang memiliki sifat susu. Maknanya binatang itu jenis bersusu. Jenis bersusu. Bukan masa tu dia duduk keluar susu. Ataupun tamirun kan? Tamirun. Maknanya pokok tu jenis bertama. Jenis berbuah. So maknanya dafiq ni sini bukan maksud dia keluar. Maknanya air tu jenis sifat yang terpancuk. Sebab kalau kita ngaji bahasa Arab ni susah juga kan. Kadang kita mempersoalkan apa ni? Dafiq air keluar. Maknanya dafaqa yadfuku dafiqan. Oh, masa tu baru keluar. Ini sifat air. Sifat air itu yang memiliki indifa. Ada kuasa lah. Air itu ada kuasa untuk terpancuk. Di kalangan lelaki wal mar'ati, kalau perempuan pula dalam rahimnya. Maksudnya mungkin seolah-olah telur tu terpancuk keluar daripada ovarinya. Yang mana mak tadi yakhruju min bainis sulbi. Ini tafsiran dia lah. Dia kata sulbi untuk lelaki dan taraib untuk perempuan. Tulang belakang untuk lelaki dan tulang dada untuk perempuan. Setengah ulama tak setuju dengan tafsiran ni. Maksud dia sekali lah. Bainas sulbi wa taraib ni sekali. Tak kira lelaki perempuan, maknanya air tu duduk antara lah. Maknanya terbit daripada proses daripada bahagian dada sampai ke bawah. So mungkinlah daripada jantung kita, darah, daripada perut naik ke jantung, kemudian darah tu buat pergi elemen-elemen zat tu ke bahagian-bahagian organ yang akan menjadikan mani dan juga ovum, kan? Okey, wat taraib wahia izamus sadr. Wahia izamu sadr. Macam dalam gambar kita ni kan. Daripada taribah kan. Taraba ni chest lah. Ini taribah. So taribah taraib. Jamak dia taraib. Mana chest. Bahagian dada ni lah. So banyaklah tafsiran bahagian dada, bahagian tempat letak kalung, antara bahu. Sebab tu dia kata untuk perempuan kan, taraib untuk perempuan. As-sadr. Wahia izamu, tulang-tulang yang ada pada sadr. Innahu, ini masalah sains lah. Masalah sains. Semua Quran secara umum beritahu macam tu. Atau spesifik tetapi manusia belum mengetahuinya secara jitu. Berdasar kepada ilmu masing-masing lah. Macam ilmu dia kata yang bagi asul untuk lelaki, taraib untuk perempuan. Datang orang lain pula yang ilmu dia lebih lagi, dia kata sama je. Asul taraib ni untuk lelaki perempuan. So maknanya proses sel tu, lelaki sel perempuan untuk alat untuk persenyawaan tu kan, memang datang daripada bawah. Tapi prosesnya Antara bahagian depan dengan bahagian belakang manusia lah kan. innahu, sesungguhnya. Ini ayat baru ni, titik di sini. Jumlah musta'nifah. Duduk diam sekejap. Orang pun tanya, lepas tu apa benda pula nak cerita ni? So dia kemas sikit dah. Cerita yang kedua nak beritahu ni ialah innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, ala raj'ihi laqadirun. Asalnya innahu laqadirun ala raj'ihi. Oleh kerana nak beri penekanan kepada manusia ni, dia tak percaya kepada hari kebangkitan kan. Ni. Sesungguhnya kebangkitan dia ni, akan kembalinya dia ni, Allah mampu. Sesungguhnya mengembalikan, kuasa untuk mengembalikan. Roja'ah ni ada dua. Satu roja'ah yang lazim, satu roja'ah mana muta'addi. Yang ni muta'addi lah, mengembalikan. Innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala laqadirun. Kan ada inna tadi kan? Bila ada inna, maksud dia perlu kepada la tu kan? La. So la ni kita panggil la muzahlaqah. Tadi dia panggil la fariqah. La fariqah pun panggil la muzahlaqah. Atas
kita punya pertimbangan lah. Kalau kita pertimbangan kita nak kata dia membezakan dengan nafi, kita kata lam fariqah. Kalau kita kata asalnya dia duduk sini, la ni sama dengan inna. So dua-dua taukid, Arab tak izinkan. So dia kata kamu pindah duduk jauh sikit. So dia kata digelincirkan. So lam tu lam muzahlaqah. So innahu laqadir. Sungguhnya Allah itu mampu. Qadara, kalau kita buka kamus, dia pakai ala lah. Sebab tu kita kata asalnya lepas laqadirun tu barulah ala raji'ihi. Sesungguhnya Allah itu mampu berkuasa untuk raja'ihi, untuk membangkitkan, mengembalikan manusia. Asalnya raja' mengembalikan manusia. Ini ba'si, membangkitkan manusia. Ini tafsir lah. Makna mengembali itu artinya membangkitkan manusia kembali selepas mautihi, selepas dia mati. Fa'iza atabara, apabila manusia itu mengambil pengajaran terhadap aslahu, asal diri dia, daripada mani je, hina je. So alima, maka dia akan mengetahui annal qadira, yang mampu buat manusia tadi daripada benda tak ada kepada ada. Al-qadir, bahawa yang berkuasa itu ala zalika, berkuasa atas perkara itu, adalah qadirun, adalah juga mampu ala, untuk membangkitkan dia semula. Ala ba'sihi. So dikiaskan, kalau Allah mampu buat kamu daripada tak ada, daripada air mani aja, yang tak ada apa-apa power pun, then you become human being, kan? Ni bila mati kata kamu dah ada. Cuma hancur aja. Elemen kamu tu masih ada. Cuma nak cantum aja. Okey. Ada ulama kata yauma ni kan pada hari, kan? Kalau kita baca bagi atas ni, artinya dia ada bersangkut paut dengan fi'il lah. Ataupun mana-mana kalimah yang ada makna kata kerja. So kita ada dua di sini. Kita ada qadirun, kan? Mampu pada hari ke ataupun membangkitkan pada hari. Sesungguhnya dia mampu membangkitkan pada hari. Setengah ulama dia tak kaitkan yauma ni dengan qadirun, sebab Allah bukan mampu melaksanakan semua perkara ni pada hari tu je. Sudah tentulah yauma ni berkait dengan raja'ihi. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa mengembalikan manusia pada hari lah. Yauma. Pada hari tubla, pada hari tubla tukhbaru. Hari diperiksa. Dan tukshafu, akan didedahkan. As-sarair, rahsia-rahsia. Rahsia-rahsia dimaksudkan di sini ialah apa yang tersembunyi lah. Dhamair. Apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Al-qulubi. Dari sudut akidah dia, fil aqaidi, dan dari sudut niat-niatnya, wan niyati. Apa yang tersembunyi dalam hati, dalam bab akidah dia, dalam bab niat dia. Kan dia solat ke? Solat tu niat dia macam mana? Riak ke? Ataupun macam mana? Nampak dia ni derma je, kan? Nampak je dia ni pemurah je, kan? Nampak dia ni, tapi akidah dia tak betul. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu maka tidak ada bagi dia kekuatan dan juga penolong, kan? Sebarang kekuatan dan sebarang penolong. Fama lahu, maka ma lahu. Jadi ada fa di sini tiba-tiba aja ni. Artinya ada syarat di sini. Ni jawab syarat lah. Kalaulah begitu, jika begitulah halnya, maka ma lahu min quwwatin wala nasir. Dia tidak memiliki sebarang kekuatan dan penolong. Hu ni untuk siapa ni? Untuk orang kafir lah yang mengingkari hari kebangkitan. So fama lahu artinya fama li munkiril ba'si. Maka bagi yang, kalau terjemahan lafzi kan, maka tiada bagi yang mengingkari hari kebangkitan, tiada baginya kuwah dan nasir, kekuatan dan juga penolong. So biasanya kalau kita ada nafi ni, ma ni, ada nafi, kita pakailah min sini.
untuk menafikan dengan kuat. Min quwwatin. So yamtani'u biha aniz azab. Kekuatan yang boleh menghalang dengan kekuatan tersebut daripada azab. Min quwwatin yamtani'u biha, yang dia boleh mengelakkan diri dengan kekuatan yang dia ada tu daripada azab. Dan kalau penolong pula, wala nasin, dia tidak memiliki sebagian penolong kan. Penolong yang akan mempertahankan dia lah. Yadafa'uhu, yang akan mempertahankan dia daripada azab. Anhu, yang akan menolak dia daripada azab, yang akan menyekat dia daripada azab. Okey, fasa yang kedua, wassamai, dan demi langit yang memiliki raja'. So raja' di sini ialah al-matar. Raja' asalnya makna kembali kan, sesuai dengan makna hujan. Li'audihi, kerana kembalinya hujan, kullahinin, setiap masa. Setiap masa akan datang semula. Arab ni banyak vocab dia ni, dia guna atas keadaan. So kalau benda tu sentiasa datang ke, nama dia raja'. Walaupun makna dia matar, tapi dia guna raja' dah. Macam tarik tadilah. Ketuk tengah malam kan. Lama-lama tengok bintang pun guna tarik juga. Wal ardi zati sada'. So sada' mana split kan. Mana tanah yang memiliki splitting. Ini boleh merekah. Asyaki. Yang syak merekah daripada an-nabati. Merekah untuk di sini kan, merekah untuk tumbuh-tumbuhan. Rekah ni maknanya Terpisah. Yang ni yang mengeluarkan an-nabat. Nabatat, an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Okey. Jawab kepada sumpah ni ialah innahu, sesungguhnya Quran ini, al-Qur'ana, hu tu al-Quran. Sesungguhnya al-Quran, la ni penegasan. Kalau dah inna, biasanya Quran akan datangkan la. So kita tak perlu terjemahkan. Sesungguhnya Quran qaulun saja. Ialah kata-kata yang faslun. Faslun, kata-kata faslun iaitu kata-kata yang tu tafsir kepada faslun, kata-kata yang yafsilu, yang memisahkan baina, antara al-haqqi wal batil. So dia guna haqqun ni faslun untuk mubalaghah. Guna masdar, maknanya sungguh-sungguh tak ada kerja lain dah Quran ni ialah untuk mengasingkan ini hak, ini batil. Wa ma ni makna laisa. Kalau laisa boleh guna bi kan? So ma pun guna bi. So bi tak perlu diterjemahkan. So makna dia tidak je lah. Wa ma huwa, dan tidaklah dia, yakni Quran, al-hazli. Bil hazli, bil la'bi. Tidaklah Quran itu main-main. Dan tidaklah juga sesuatu yang batil. Yang tak ada faedah lah. Gurau senda ni benda tak ada faedah. Al-batil. Innahum, sesungguhnya, titik sini kan. Ni ayat baru pula. So, ayat baru, lepas tu apa pula? Lepas tu apa pula? Sesungguhnya orang kafir ni. Innahum al-kuffara yakiduna. So makna yakidu, kaidah. Ni masdar dia. Kada yakidu. Buat helah. Dengan satu helahan. So tafsir kada yakidu ialah ya'maluna, melakukan tipu daya. makayida. Sebab ni guna kada je. Makayid. Pelbagai helah lah. Asalnya makidah, jamak dia makayid. Melakukan pelbagai helah Terhadap Nabi. Lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pun buat perancangan jugalah. Allah kata, wa akidu kaida. Tapi perancangan aku artinya, apa maksud perancangan aku? Yang ni aku biarkan dia. Astadrijuhum. Aku biarkan dia. Itu perancangan aku. Itu tipu daya. Aku biarkan dia. Min haisu, daripada mana dia tak tahu. La ya'lamuna. astadrijuhum. Min haisu la ya'lamun. Aku biarkan mereka Biarkan mereka lama-lama slow-slow sehingga mereka tidak mengetahui itu adalah azab. maknanya semakin dibiarkan, semakin banyak buat kefasadan, semakin banyak dosa. Bila semakin banyak dosa, semakin banyaklah azab akan diterima. Jadi istadraja ni makna dia azab slow-slow. Kata-kata lock dulu. Kalau disebut Muhammad di sini, artinya refer kepada mukhatab pada semualah.
Jadi kalau kamu tahu hakikat mereka membuat tipu daya dan Allah memang buat perancangan tersendiri, Allah tak akan biarkan mereka, maka kamu biarkan mereka. Famahil. Famahil. Maka adalah mahala. Mahala memberi tempoh. Mahil fi amal dia. So oleh kerana ada alif lam sini kita hidupkan. Asalnya mahil fi amal dia. Mahil. Berikan tempoh. Famahili al-kafir. Maf'ulun bih. Wahai Muhammad, berikan tempoh kepada kaum kafir. Ya Muhammadu mahili al-kafirina. Kemudian dia ulang satu lagi dalam bentuk yang kita kata taukid dengan lafaz yang berbeza. Ini guna mahil, ini guna amhil. Makna dia sama je. So yang ni guna sabdu, yang ni guna Hamzah. amhil. Af'ala. Fi amal dia af'il. So jadi amhil. Biarkan dia tu slow-slow kan. Biarkan mereka itu slow-slow buat berjalan. Biarkan mereka itu slow-slow berjalan dengan amalan mereka. So dia kata ayat ni penguat kepada ayat ni. Ta'kidun. Hasanahu mukhalafatul lafaz. So bezanya lafaz ni, mukhalafatul lafaz. Beza lafaz ni dengan lafaz ni kan. Mencantikkannya. Mencantikkan taukid. Taukid ni kadang-kadang kita ulang perkataan yang sama. Famahil. Mahil. Ulang perkataan yang sama. Pun kuat juga. Tapi nak indahkan lagi guna yang vokal lain. Maksud sama. Ai anzirhum. Anzirhum. Beri tempoh kepada mereka. Anzirhum, beri tempoh kepada mereka. Ruwaida, sikit. Qalilan. Bukan lama sangat hidup. Umur mereka pun tak lama hidup. Dunia ni pun Allah janjikan akan dibinasakan. Okey, sekarang ni perkataan ruwaida ni tak ramai orang tahu. Sebab biasanya kita tengok ni sini kan, yakidu kaida ni masdar. Kemudian wa akidu kaida masdar kan. So biasanya dia ulang balik ni macam masdar lah sini. Famahil ruwaida, amhilhum ruwaida kan. So masdar. Jadi dia kata yang ni masdar ni. Maknanya berilah tempoh kepada mereka dengan suatu tempoh yang tak lama tempoh tu. Wa huwa masdarun. Ini masdar. Yang digunakan sebagai muakkidun, penguat. Li ma'nal amili, kepada makna yang ada pada amil dia. So amil dia ialah kata kerja dia lah sini kan. Amhil tu kata kerja dia. Kata kerja tu ada makna apa? Makna apa kata kerja tu? Nama perbuatan tu. Memberikan tempoh kan. Pemberian tempoh. So amil tu maknanya fi'il dia lah. Makna tu ialah makna perbuatan. Kata kerja tu body dia. Makna dia tu masdar dia lah. Li ma'na al-amil, tapi masdar tu dia kata ditasghirkan. Masdarun muakkidun Musaggaru rudin. yang dikecilkan. Daripada kalimah rud. Rajulun. Kalau kita kecilkan dia jadi rujailun. Kitabun, buku kecil kan. Kalau booklet, kutaibun. So bahasa Arab kita ada cara untuk mengkecilkan kalimah kan. Jadi makna dia kecil. So sini maknanya ruwaidah ni kecil. Fu'ailun maknanya kecil. So asal dia rudin. Rudun. Rudun maknanya jalan slow-slow. Gentleness. Lembut-lembut. Slow-slow. Slowly. Slowness. Ataupun daripada af'ala yuf'ilu kan. Sini amhala yuhmilu artinya arwada yurwidu. Arwada yurwidu. Masdar dia irwad. So irwad, buang ni. Tinggal ra dengan waw dengan dal. Kemudian kecilkan dia jadi fu'ailun. Alat tarkhim. Kalau yang ini berdasarkan kepada at-tarkhim. Tarkhim artinya kita buang-buang lah. Buang hamzah ni. Buang alif. Kemudian baru tasghirkan. Okey, sekarang ini penjelasan terhadap Allah kata beri kepada Nabi Muhammad, biarkan mereka. Sedangkan selepas tu diizinkan jangan biarkan mereka. Sebab tu dia kata
Yang tu dah habis dah. Yang biarkan tu dah habis dah. Wa qad akhazallah. Sesungguhnya Allah telah akhazahumullah. Allah telah mengazab mereka. So Allah akhazah itu yang mengazab. Bukan ambil tu. Ambil tidak, ambil lah. Ambil untuk diazab. Sesungguhnya Allah telah mengazab mereka. Allah Ta'ala telah mengazab mereka di Badrin. Di Badar. Jadi, sesungguhnya Allah telah mengazab mereka di Badar kan? So maksudnya, Allah balas lah. Bukan bagi tempoh gitu aja kan? Jadi, maksud ayat ni ialah nusikha. Telah dinasakh. Al-imhal. Diberi tempoh tadi telah dinasahkan. Dengan ayat pedang. So, ayat Surah Taubah, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, apa yang Rasulnya haramkan. bi ayati as-sayfi. Ayat boleh memerangi kufar. Ayat saif itunya ayat untuk perintah untuk berjihad. Bi amri. Dengan ayat saif, dengan perintah untuk, ni bi ni untuk amar. Perintah untuk. Arab guna perintah dengan. Dan perintah untuk berjihad. Bil jihadi dan juga berperang. Wal qitali. So poin dia dua je lah. Satu, penekanannya sini. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Tengok ciptaan kamu tu supaya kamu kembali membesarkan Allah Ta'ala. Satu lagi tentang Quran. Quran, apa yang Quran sebut tu bukan tipu-tipu, olok-olok, Main-main. surga neraka akhirat yang dibicarakan di Mekah tu. So musyrikin Mekah buat senda je. Mana surga, mana neraka, mana dihukum, tak dihukum lagi, mana kiamat, tak kiamat pun. So ayat ni, sumpahan ni untuk menegaskan kenyataan bahawa Allah berkuasa untuk menghidupkan manusia, dan Quran apabila membicarakan tentang hari kiamat, hari kebangkitan, maka itu bukan bicara kosong, tapi bicara yang hakiki. Wallahu alam bissawab.